dengan permasalahan zikir hu yang tuan-tuan tengok hari ini, yang kita takkan habis lagi untuk bincang, cincang dan menyampaikan perkara ini kepada masyarakat. Kita keluarkan pelbagai dalil dan hujah untuk menyatakan hu bukan zikir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Habis hujah nak berlawan, tak tahu nak hujah apa dah. Kemarin keluar satu pejabat mufti mengeluarkan satu kenyataan dengan menyatakan sejak kebelakangan ini, saya baca balik, timbul kembali isu berkaitan dengan persoalan zikir, hukum zikir hu. Pihak Jabatan Mufti ini telah mengeluarkan artikel sekian dan sekian bahawa kalimah hu berkaitan dengan isu ini menetapkan bahawa hukum perbuatan tersebut adalah harus. Ni yang kita panggil ahlul harus ni. Yang ni dia kira harus ya. Apa nampak kira harus? Jika ia merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru yang alim lagi rabbani, siapa nak nilai? Siapa dapat nilai bimbingan guru yang alim yang rabbani jika dia juga tidak mengeluarkan dalil dan juga hujjah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan para sahabat yang menunjukkan bahawa ini adalah zikrullah, ini adalah zikir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita menyeru kepada masyarakat untuk tidak menghina dan mempermainkan zikir ini. Oh, seru pula. Yang tak suka, yang tak apa nak berkenan dengan zikir hu jangan banyak cakap. Jangan mempermainkan zikir ini, kerana sebahagian ulama memandangnya dengan satu zikir yang diterima. Ulama mana yang menerimanya tak dikeluarkan nama di sini. Apatah lagi lafaz hu adalah dhamir kata ganti nama dia, yakni Allah. Sebenarnya kembali kepada zat Allah yang maha suci. Justru perbuatan seperti ini dibimbangi boleh membawa kepada menghina zat Allah. Nak mai hina zat Allah yang macam mana? Kalau perkataan itu tidak pernah dilunaskan, dituntaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita sedar kehidupan kita sangat pendek untuk kita menghabiskan suatu masa zikir hu dalam tempoh masa 5-6 minit yang kemudian kita akan dipersulitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardah, kalau tak salah ingat hadis berkaitan dengan salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tak salah ingat saya, Ummu Salamah duduk daripada tempat dia semayang subuh, daripada Nabi keluar pergi semayang subuh, dia duduk di atas tempat solat subuh dia sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik setelah matahari naik. Kemudian sampai tengok Ummu Salamah masih berada di atas tikar sejadahnya, masih lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, maukah aku ajarkan kepada kamu satu zikir, satu lafaz zikir yang mana jika engkau ucapkannya sekali, itu adalah lebih baik daripada engkau duduk atas tikar ni, daripada aku keluar tadi sampai aku balik main ni. Lamanya masa duduk di atas tikar sejadah, daripada masa solat subuh di awal waktu sampai Nabi dah balik Isra' dah naik, Nabi dah solat Isra', Nabi dah balik, Ummu Salamah masih berada di atas tikar sejadah. Nabi mengatakan padanya, maukah aku ajarkan kepada kamu satu zikir yang lebih baik daripada kamu duduk sepanjang masa tadi? Apa dia? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, kalau tak salah ingat ni dia main apa, idea main macam tu saja. Nak bila kongsi hal ni saya tak sediakan nota pun untuk nak keluar riwayat siapa, hadis siapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ucapkanlah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Sekali lagi saya ulang pakai apa? Dah boleh ingat? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Zikir itu sekali saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika diucapkan ia lebih baik daripada sepanjang masa Ummu Salamah duduk di atas tikar sejadah, daripada selepas selesai solat subuh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada mengerjakan solat subuh di masjid. Dan biasanya Nabi akan balik setelah matahari naik segala.
Ada tak Nabi pergi ajak dekat Ummu Salamah, jangan duduk lama. Daripada duduk lama ni hang baca apa? Baik hang baca Ummu Salamah pasti akan petikai Nabi SAW. Benarkah ini ya Rasulullah? Zikir yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda pelik tuan-tuan, dia bukan datang daripada Allah. Benda pelik itu bukan daripada ajaran-ajaran agama. Ini saja. Agama ni murni tuan-tuan. Agama ni jelas. Agama ni suci. Agama ni bersih. Dia tidak boleh dinodai dengan perkara syirik. Dia tidak boleh dinodai dengan perkara khurafat. Dia tak boleh dinodai dengan perkara tahyul. Dia tak boleh dinodai dengan perkara bid'ah. Tak boleh. Karena agama ini sangat menuntun kepada argumentasi, pendalilan di atas setiap perkara yang nak kita sampaikan, agar manusia itu dapat berperanan menjadi sebahagian daripada Muslim yang menterjemahkan apa itu Islam. Islam tidak akan pernah salah, tetapi seorang Muslim mungkin tersalah di dalam memahami apa itu Islam. Sebab itu kita tak boleh kata Pakcik Ibrahim orang Islam. Ya, Pakcik Ibrahim orang Islam, dia dinamakan dengan Muslim. Islam tak akan pernah salah, tapi Pakcik Ibrahim mungkin ada buat salah di dalam memahami apa itu Islam. Ustaz Adnin, kita bukan di bahasa Melayu, kita kata kita orang Islam, itu bahasa kita. Tapi yang lebih tepat kita ialah kita orang Muslim. Islam tidak akan pernah salah, tapi Muslim yang menterjemahkan Islam mungkin akan melakukan kesalahan jika dia malas dalam mencari sesuatu jalan perjalanan bagi dirinya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di atas pendapat ataupun zikir di sini, kata pejabat mufti ini, oleh yang demikian kita harus berwaspada dan berhati-hati dengan memberikan sesuatu pandangan dalam urusan agama. Untuk hal seumpama dengan ini, laju aja sebahagian daripada pejabat mufti untuk menanganinya. Bila dia mula diprovokasikan, mula diangkat untuk menjadi tema dan juga perbincangan. Namun untuk hal-hal yang khurafat, hal-hal yang mengarut, hal-hal yang merepek, tiba-tiba mereka tidak menjadikan ia sebagai satu perkara untuk dilunaskan dan dituntaskan. Kita sibuk dalam sebulan ni lebih kurang membicarakan tentang isu GISBH. Kita membicarakan polis antara yang awal keluar Jumaat kemarin Selangor mengikuti jejak langkah Perlis. Kemudian tadi kita dapat satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Sya'rani, Menteri Besar Perak, menegaskan bahawa Paduka Seri Sultan Nazrin juga mengarahkan kepada Jabatan Agama Islam Perak untuk ambush, serang, attack habis-habisan semua agensi-agensi premis yang melibatkan GISBH. Semua nak kena tunggu lidah Sultan berbicara. Kalau Sultan tak bergerak semua, jangan duk tapa tak tahu lah. Sehari orang tua kata timpah darah, kena darah. Dia boleh pakai tu. Sampai nak tunggu buat keluar titah Sultan nak kena ambil pot, baru nak berlaku pergerakan. Baru nak bergerak untuk mencari dan merungkaikan segala permasalahan yang berlaku di dalam GISBH. Tapi contohnya macam isu yang viral juga kemarin, saya nak memperdengarkan pada tuan-tuan dan perempuan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Cukup banyak tu. Dengar nama tadi. Nama apa? Saya tak nak sebut lah. Tuan-tuan dengar lah kan. Dalam kita duk cerita tentang tak boleh berlaku kultus, mendewa-dewakan seseorang. Ada tempat, ada pusat pengajian buat lagu hadiah untuk Tok Guru, sebut nama Tok Guru. Antum imam kami, antum syafi'una, pemberikan syafaat kami, khariqul ada, engkau sangat luar biasa, engkau pembimbing kami, engkau ruh kami. Buat lagu, Tok Guru duduk di depan. Allah, Masya Allah. Kita tak berasa malukah dengan keadaan diri kita yang penuh dengan noda dan dosa? Kita bukan Nabi SAW. Kita bukan seorang yang maksum. Ni lebih kurang macam cerita macam geng ni lah.
apa, macam cerita tentang PMX sedang duk ambush bak rasuah, hari-hari cakap bak rasuah, lah ada lagi yang kena tangkap bak rasuah. Satu. Dua, Ketua Polis Negara hari-hari berbicara tentang integriti pegawai-pegawai kanan PDRM. Lagi kawan tu bersyarah, 15 orang ditangkap di kelab malam, 15 orang ditangkap di kelab judi, 15, 7, 8 orang ditangkap dan ditukarkan serta-merta. Sampai hari ini ada lagi berita. Manusia hilang takut. Dahlah tak takut, tak hormat, tak jaga pakaian dan baju seorang penjawat awam dengan baik. Macam itulah dengan hal ni. Tadi kita berkelak bak rasuah yang tak berbuih mulut. Pimpinan negara bercakap, ni zaman dia. Ketua Polis Negara bercakap bak integriti pegawai pekanan PDRM. Hari-hari ada yang berjudi, yang kena tangkap duduk di kelab malam, berfoya-foya dan sebagainya, ditukar kerana diambil tindakan tertertib. Satu lagi, berbuih kita bercakap berkaitan dengan pengkultusan. Jangan mendewa-dewakan. Sebab itu kita sebut pada malam ni, kita tak mampu untuk nak ubah mana-mana tok guru, mana-mana tok syekh agar dia tidak didewakan. Sebab dia memang minat untuk dia didewakan. Kalau tidak ada nasyid nama dia duduk dalam nasyid tu. Tapi kita hanya boleh ubah masyarakat. Masyarakat kita boleh cerdikkan, kita boleh keluarkan masyarakat, kita boleh mematangkan masyarakat. Jika ada sahaja perkara yang datang daripada mana-mana guru yang cuba untuk mendewakan dirinya sendiri, tinggalkanlah, jauhilah, agar kita terselamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah bahawa sesungguhnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang tuan-tuan mungkin pernah dengar, pernah dinyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Tufail, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan la taqulu ma syaa Allah wa ma syaa Muhammad. Ada orang mai bagi tahu, wahai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah dia nabi, dia imam, dia pemberi syafaat. Dia dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada para sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kehendak Allah dan juga dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Shh. La taqul, jangan kata yang demikian, tapi katakanlah taqulu ma syaa Allah wahdah. Katakanlah hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Jangan gandingkan aku di dalam satu bentuk persembahan dan pemohonan hajat kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang datang itu hanya perlu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata di atas kehendak Allah dan di atas kehendak Muhammad. Jangan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita duk musim main kok ni Kedah Palih ni. Buka tahfiz pun merata kita minta sumbangan, minta derma. Tahfiz kita pun tak pernah audit pun, duit yang masuk banyak mana, belanja banyak mana, pakai untuk kereta banyak mana, tak pernah buat. Tiba-tiba kita boleh duk seronok, orang duk kata ya Syekhana, ya Syekhana, ya Syekhana, na. Kita boleh seronok tengok orang duk puji kita. Malu tuan-tuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu kepada orang-orang non-muslim melihat macam nikah pengkultusan pendewaan yang berlaku di kalangan ajaran Islam mutaakhir ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kata para syurahul hadis ketika membicarakan hadis ini, dia mengatakan wa hadza huwa tariqul kamal tauhid. Apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan kesempurnaan tauhid dan perhambaan anis syirk, daripada perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada kesyirikan. Wa ya'ti fi hadza bab,
dan datang pada menegaskan perkara yang sama adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, kata Allah. Al-Baqarah 22, jangan kamu menjadikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kesyirikan, benda-benda, perkara-perkara yang lain yang nak digandingkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidak bersyarikat dengan sesiapa pun dalam pengurusan urus tadbir alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini.